وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like, share, komen video-video Abel. Doakan kita semua dipanjang umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar Abel lebih bersemangat untuk buat video-video barulah. Okey, hari ni ada dua cerita Abel nak share. Misteri Gunung Kinabalu. Cerita pertama berlaku pada diri sendirilah. Pengalaman pada tahun 2017. Masa ni Abel berempat dengan member 3 orang. Jadi kita masa ni pergi ke Sandakan, lepas tu daripada Sandakan tu pergi drive, pergi ke Sampurna, daripada Sampurna tu memandu drive pergi ke Kundasang lah. Tahu-tahulah jalan di Sabah ni kadang-kadang kalau tengah malam ni agak seram pula, agak sunyi. Seram tu nombor 2 lah. Memang sunyi. Kiri kanan ni kalau daripada Sampurna ni kebanyakan kiri kanan jalan ni kebanyakan hutan lah, daripada Sampurna ke Kundasang. Dan banyak-banyak tempat kat Malaysia ni Abel paling suka, paling menarik, seronok bercuti dekat Sabah lah. Dengan dia punya seafood dia murah, lepas tu ada daging rusa, payau semua kan, dan orang-orang dia ni semua baik-baik lah. Okey, jadi kaminya hari ketiga selepas daripada pergi ke Pulau Mabu ni bertolak lah ke Kundasang. Dan kami sewa lah sebuah homestay lah. Sebuah homestay ni sewa 100.5, murah saja, tapi dia punya kelengkapan dia lengkap dengan ada 4 bilik tidur, lepas tu ada beras lagi dia sediakan untuk memasak lah. Okey, jadi cerita seram ni bermula pada hari kedua. Cerita misteri lah, lebih pada misteri, bermula pada hari kedua lah. Jadi masa ni hari kedua di Kundasang ni kami semua ni pergi ke Taman Kinabalu lah. Jadi di Taman Kinabalu ni lah orang nak mendaki Gunung Kinabalu, bermula daripada sini. Dan perjalanan kami ni daripada homestay nak pergi ke Taman Kinabalu ni dalam 20 minit pun tak sampai, dalam 15 minit macam tu lah, dekat juga. Dan masa ni kita sampai ni pukul 5.30 petang, orang dah tak ramai, dah 5.30. Kalau kat Sabah ni sejam lepas 5.30, 6.30 tu dah maghrib dah. Dan suasana di Kundasang pada waktu petang ni seperti dah maghrib dah, sebab dia punya dengan kabusnya, dengan sejuknya, dengan banyak pokok-pokoknya. Jadi suasana tu awal sikit lah gelap daripada Semenanjung. Jadi kami semua ni berempat ni pergilah ke kawasan Pondok Timpohon. Dia ada satu tempat ni nama dia Timpohon, dan pondok ni adalah pondok ataupun pintu pagar pertama untuk siapa-siapa yang nak mendaki Gunung Kinabalu lah. Jadi masa ni member-member ni semua duduk bising-bising, duduk ambil gambar, duduk gelak ketawa semua. Sebab member Abel yang nama Badrul ni dia jenis happy go lucky dan jenis suka buat lawak bodoh lah, suka buat kelakar apa semua. Jadi dia orang ni duduk bising-bising dekat Pondok Timpohon ni sambil duduk ambil gambar, lepas tu duduk bergurau senda dengan bunyi bising dia orang duduk ketawa. Jadi Abel ni pergilah ke hadapan sikit, dia ada satu papan tanda lah daripada kayu ni, dia tunjuk pasal peta lah. Jadi tengah-tengah duduk Abel duduk tengok ni, duduk baca ni, Abel dengar ada orang berdehem 2 kali. Masa ni kita dah tengok kiri kanan, sebab kalau Abel menghadap dekat Pondok Timpohon ni, sebelah kiri ni dia ada tebing-tebing tinggi, dan sebelah kanan ni dia merupakan cerun lah. Jadi bila dengar orang batuk ni kita confuse. Bila tengok kiri kanan tak ada orang, dan kita sempat tengok atas pokok, kita takut dah orang tak ada, kita takut ada monyet ke, ada
apa tu orang hutan ke, bunyinya seperti batuk lah. Jadi bunyi orang Medehem ni bunyi 2 kali orang Medehem. Jadi pelik bila tengok-tengok tak ada orang, haiwan pun tak ada. Lepas bunyi Medehem tu, Abel cuba pasang telinga lagi dan bunyi tu bertukar menjadi orang batuk. Macam orang batuk, memang sangat clear, sangat jelas bunyi orang batuk, dan rasa macam dalam diri kita ni rasa macam serang sejuk, rasa macam apa benda ni, sebab kita tak biasa dengan tempat tu, dengan membernya duduk gelak ketawa dekat pondok Tipohon tu. Jadi tak tahu macam mana timbul dalam hati kita. Abel tercakap, Abel daripada hati ni terfikir, Abel cakap, minta maaf lah kalau kami semua ni ganggu tempat awak. Kami ni datang sini nak ambil gambar, lepas tu nak balik. Kata tu, minta maaf jangan ganggu kami. Abel cakap macam tu, dan Abel tahu benda tu dia bukan nak ganggu Abel, tapi dia mungkin nak bagi amaran ke, ataupun nak bagi teguran pada kita lah. Sebab waktu dah nak maghrib tapi duduk, orang panggil duduk ketawa-ketawa lagi di kawasan hutan. So mungkin tidak baik lah. Jadi Abel ni sebenarnya ada 3 pengalaman, termasuk ni 4 pengalaman lah, berjalan ataupun berada di kawasan hutan waktu maghrib. Memang 3 ni memang kena tegur. Dan cerita yang paling seram ataupun yang paling orang panggil hardcore yang berlaku di Gunung Nuang lah. Boleh tengok video sebelum ni di mana Abel berjalan juga pada waktu maghrib pada masa ni lah. Okey, bila dah terjadi macam tu, Abel pun panggil lah Wan, panggil Pak Ais, Badru jom kita balik. Kata kita balik sebab dah nak maghrib ni, sebab kita nak pergi makan lagi apa semua kan. Jadi nasib baik budak bertiga ni dia ikut je cakap kita, dan Abel tak cerita kat dia orang lagi. Pada masa tu bila dah sampai kedai makan ni, baru tanya dia orang lah, ada bunyi orang batuk tak, ada bunyi orang berdehem tak, ada rasa sesuatu tak dekat kawasan Tipohon ni lah. Jadi dia orang semua tak perasan, dia orang semua tak tahu. Jadi kita ceritalah apa yang berlaku pada masa tu lah. Jadi itu pengalaman Abel yang berlaku di pondok Tipohon Gunung Kinabalu lah. Okey, ada satu lagi cerita Abel nak share. Cerita ni Abel baca daripada Utusan Borneo Online. Cerita ni mengisahkan maling gunung. Maling gunung, bila sebut maling gunung ni adalah seseorang yang mahir dengan kawasan pegunungan, yang mahir dengan flora dan fauna di kawasan gunung yang dia jaga ni. Dan maling gunung ni seorang yang penunjuk jalan, penunjuk arah, yang tahu untuk handle berkaitan dengan keselamatan dan orang panggil dan keselesaan pendaki lah. Jadi Amrin, nama dia Amrin ni berasal daripada Ranau, dan beliau ni dah lama dah menjadi maling gunung. Tapi kerja maling gunung ni bukan kerja full time dia lah. Kerja hakiki dia adalah pembantu penguatkuasa JPJ. Kira orang hebat jugalah. Tapi bila ada masa terluang, dia akan bawa pelancong ataupun bawa pendaki ni untuk naik ke Gunung Kinabalu lah. Jadi ada lebih kurang 4 cerita aneh, cerita pelik yang dialami oleh Amrin ni lah, semasa beliau membawa sekumpulan pelancong daripada China datang ke Malaysia ni untuk menawan puncak Kinabalu. Peristiwa yang berlaku ni adalah pada tahun 2007. Jadi waktu maghrib hari pertama ni, Amrin ni dia dah penat dah berjalan. Bukan dia lah penat, semua orang penat. Jadi dah pacak kemah dah semua. Waktu maghrib ni dah pacak kemah semua. Bila dah makan semua, dia masuklah dalam kemah ni untuk berehat. Tahu-tahulah di kawasan Gunung Kinabalu ni, dia punya cuaca ni memang sejuk, dan angin ni bila hembus pada badan ni sampai menusuk tulang hitam lah orang panggil. Jadi masa ni Amrin ni duduk dalam kemah cuba nak lelakkan mata, nak terlelap dah. Dia nak terlelap dah masa ni, tiba-tiba dia perasan dekat luar kemah dia ni ada seorang lelaki tua tengah duduk
pusing kemah dia. Tiba-tiba pakcik ni, lelaki ni, dia jenguk ke dalam kemah seolah-olah dia nak cek apa yang Amrin tengah buat. Jadi Amrin ni terkejut bila nampak ada orang jenguk kepala dalam kemah dia. Jadi dia bangun, dia hulurkan kepala, dia intai kiri kanan kawasan perkemahan ni. Pakcik ni dah hilang dah tak ada. Jadi dia rasa pelik, betul ke orang yang dia nampak ataupun dia ni tengah bermimpi, dia kata. Jadi tak apalah, badan pun dah penat, dia sambunglah tidur. Dalam fikiran dia kata ini halusinasi ataupun mungkin dia bermimpi lah. Okey, pada keesokan harinya, hari kedua di Gunung Kinabalu ni, dia bangun pagi-pagi lah. Semua maling-maling gunung ni pun dah bangun dah, dan masing-masing ni duduk siapkan ataupun tengah siapkan makanan untuk mereka lah. Tengah-tengah duduk siapkan makanan breakfast ni, tiba-tiba seorang maling gunung yang lain ni bagi tahu Amrin. Dia cakap, semalam aku perasan ada seorang orang tua duduk pusing je kawasan kemah ni, dia kata. Jadi si Amrin terkejut lah, sebab dia ingatkan semalam dia mengigau atau bermimpi. Rupanya orang lain pun nampak juga kelibat orang tua ni, dan Amrin kata kemungkinan apa yang mereka nampak ni adalah satu makhluk di alam sebelah yang jaga kawasan ni, yang pusing-pusing tengok orang ni tengah buat apa, pelancong-pelancong Cina ni tengah buat apa, maling-maling gunung ni tengah buat apa. Mungkin dia tengah duduk pusing-pusing, duduk tengok-tengok lah. Okey, kisah pelik dan misteri yang kedua berlaku pada Amrin ni pada hari kedua lah, malam masa ni. Mereka semua geng-geng maling gunung ni tengah duduk berkumpul tengah siapkan makan malam. Dan bila makan malam ni dah siap ni, mereka ni duduk sembang lah, tengah makan, lepas tu sembang-sembang semua. Seronok kan kalau dalam hutan kawasan sejuk makan nasi panas. Dan Amrin ni dia makan, salah satu menu dia ni adalah ikan masin. Tulang ikan masin ni si Amrin ni dia kumpul-kumpulkan, dan dia ambil tulang ni, dia campak dalam unggun api dengan niat dia tak nak sepah-sepahkan kawasan tersebut lah. Kalau kan buang merata-rata tulang ikan ni kan, nanti mungkin ada serangga-serangga datang dan boleh membahayakan orang lain lah. Jadi dia campak je tulang ni dalam unggun api. Lepas pada si Amrin ni dia campak tulang-tulang ikan masin dalam unggun api ni, tidak semena-mena datang angin kencang. Angin kencang ni datang melanda kemah-kemah mereka lah, dengan siap bunyi anginnya yang kuat. Jadi masing-masing ni terkejut, masing-masing ni rasa macam takut lah. Dan seorang maling gunung yang lama, mungkin senior, dia tanya maling-maling gunung lain, dia kata ada buat apa, dia kata sampai angin macam ni sekali. Jadi si Amrin ni bagi tahu bahawa dia baru saja buang tulang ikan dalam api, tiba-tiba datang angin yang kuat lah. Jadi si maling gunung yang seorang lagi ni, dia terus bergegas, dia ambil satu makanan dalam tin. Dia tak bagi tahu makanan dalam tin ni sama ada sardin ke kari daging ke. Dia ambil makanan dalam tin ni, dia pergi ke semak yang berhampiran, dan dekat semak ni dia seperti bercakap-cakap dengan sesuatu, dan mungkin dia tinggalkan tin makanan ni di dalam semak. Lepas tu tiba-tiba angin yang kuat ni terus berhenti bertiup lah. Jadi tak tahu apa yang dibuat oleh maling gunung ni sehingga kan angin yang kuat tu tiba-tiba berhenti dengan mendadak lah. Okey, jadi tu hari kedua. Hari ketiga si Amrin ni dia alami peristiwa misteri semasa berada di kem Leletingan. Minta maaf kalau sebutan Abel tak betul. Masa ni Amrin dengan geng-geng maling gunung ni tengah berehat sekejap di kawasan Denai. Masa ni ada beberapa orang maling gunung dan ada seorang peserta daripada Taman Negara Sabah. Nama peserta Taman Negara Sabah ni adalah Puan Rositi. Jadi
mereka berempat ni tengah berehat lah di kawasan laluan, di kawasan Denai ni, dan tiba-tiba tengah duduk berehat ni, tiba-tiba datang satu angin yang kuat. Angin ni dia rempuh semua orang yang ada kat situ seperti manusia, seperti orang tengah rempuh orang lah. Maknanya angin tu rasa macam berat rempuh mereka ni. Dan tiba-tiba Puan Rosati ni, dia kata ambil semua beg-beg yang duduk di tengah-tengah jalan ni, di tengah-tengah Denai ni, letak di tepi lah. Maknanya dia macam bagi laluan pada, mungkin dia ada nampak ada benda lalu, ada makhluk lalu menggunakan laluan Denai yang sama ni, dan makhluk-makhluk ni berjalan menghala ke kawasan sungai di hadapan mereka lah. Jadi geng-geng maling gunung ni dia dengar je cakap Puan Rosati ni, sebab Puan Rosati ni orang lama dalam Taman Negara Sabah lah. Mana dia ada pengalaman yang banyak dan dia ada firasat-firasat dia lah. Mungkin Puan Rosati ni dia nampak ada makhluk-makhluk yang berjalan melalui jalan-jalan yang manusia lalu ni pergi ke arah sungai di hadapan lah. Sebab masa ni Amrin ni kata dia dengar suara orang bercakap dengan jelas di kawasan sungai di hadapan mereka lah. Dan yang terakhir sekali, pada hari keempat. Pada hari keempat ni mereka semua ni dah berada di tapak perkemahan Mokadau. Nama dia Mokadau. Habis minta maaf kalau habis salah sebut. Dan masa di tapak perkemahan ni, dia orang ni macam biasalah, tengah malam makan-makan apa semua, duduk dekat unggun api semua. Jadi dah penat, dah mengantuk dah. Malam tu dia orang tidur. Jadi pagi-pagi esok bangun, siapkan makanan, siapkan breakfast. Tengah-tengah makan ni, maling-maling gunung bertiga ni, tengah-tengah makan ni, tiba-tiba datang seorang pelancong China ni lah. Dia datang dan dia bersembang dengan maling-maling gunung lah dalam bahasa Inggeris. Dia bagi tahu, dia cakap semalam dalam tengah malam mereka semua ni dengar suara merdu je, ada nyanyian dengan suara merdunya, dengan orang panggil dengan bunyi gitarnya. Dia kata mereka semua ni sangat terhibur lah dengan suara merdu, dengan bunyi gitar ni lah. Jadi dia tanya, pelancong Cina ni tanya siapa yang nyanyi sebenarnya. Jadi si Amrin ni dia cuma mengiyakan lah. Dia mengiyakan lah, walaupun masa ni dia dah meremang bulu roma dah, sebab dia tahu maling-maling gunung ni semua dah tidur dah. Pukul 9 malam dia semua dah penat, dah tidur. Dia tak tahu suara siapa yang didengari oleh pelancong Cina tersebut lah. Jadi itulah dua cerita yang saya dapat share pada malam ni lah. Sekian, terima kasih.